Kadang-kadang lembaga tak berkepala tu bersendirian, kadang-kadang dia dukung anaknya, kadang-kadang pula dia berdiri sambil pegang suatu benda bulat berbulu panjang. Rupa-rupanya kepala perempuan tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Alright, dalam video kali ini saya akan kongsikan 3 cerita daripada Jeff Hamzah, menerusi bukunya yang bertajuk Jangan Buka Hijabku. Buku ni setebal 200 lebih muka surat dan ada lebih kurang 26 bab cerita-cerita yang menarik yang ditulis oleh Jeff Hamzah, dan yang pastinya berdasarkan pengalaman sebenar penulis. Antaranya ialah hantu dapur, hantu bonceng, hantu tanglong, jalan yang hilang, Spirit of the Coin 1, Spirit of the Coin 2, puaka jam 3 pagi, terima kasih Encik Hantu, Tilam Puaka, Kekasihku Puteri Bunian, Mayat Terbang di Lebuh Raya, Tragedi Pantai Port Dickson, Sumpahan Bapak Jin, Jiranku Pontianak, Puaka Air Hitam, Gadis Ayu Berkebaya Kuning, Kekasih Gelapku Cik Ponti, Penonton Tanpa Jasad. Boleh tahan juga cerita-cerita dia sebab berdasarkan pengalaman sebenar kan. Okey, dekat mana nak dapatkan buku ni? Anda boleh beli dekat Shopee. Link saya letakkan di description box di bawah. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Abang Jeff sebab dah izinkan saya kongsikan kisah ni. Sebelum tu, yang mana belum subscribe, sila subscribe sekarang dan jangan lupa tekan notification bell sekali. Okey, macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat Nuril Mubin sama-sama. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Okey, kejadian ni berlaku ketika Jeff bertugas di Bandar N, di sebuah bandar kecil di selatan seberang Perai. Masa tu umur dia 24 tahun dan bekerja di Bandar N tu adalah pekerjaan pertama lepas Jeff tamatkan pengajian di universiti. Selepas laporkan diri pada ketua kerani bernama Mr. Oi, Jeff pun jumpa bos mereka bernama Encik Nick. Encik Nick ni berasal daripada Terengganu. Lama juga Encik Nick temu bual dia, dari perkara rasmi hinggalah soal peribadi. Encik Nick bersuara, "You belum ada rumah kan? Nanti you duduklah dekat quarters office kita. Quarters tu pun dah sebulan kosong sejak Encik Os bertukar ke Pahang. Kalau takut sunyi duduk seorang, ajaklah kawan-kawan bujang duduk sekali." Kemudian Encik Nick panggil pemandu office bernama Pak Man. Dia suruh Pak Man hantar Jeff ke rumah yang Encik Os duduk dulu lepas habis kerja nanti. Petang tu, lepas habis kerja, Pak Man hantar Jeff ke rumah yang dikatakan oleh Cik Nick tu. Rumah tu jaraknya cuma 6 km daripada office. Jalan masuk ke rumah tu kena lalu satu lorong kecil yang berbukit dengan kiri kanan jalan ditumbuhi pokok-pokok besar dari spesies pokok hujan-hujan dan pokok sena. Akhirnya sampailah mereka di sebuah rumah dekat pertengahan bukit kecil tu. Rumah tu lah Jeff akan tinggal nanti. Bila pandang je rumah tu, dadi Jeff dah berdebar. Jeff ingatkan rumah teres yang ada ramai jiran tetangga.
Tapi rupanya sebuah banglo setingkat sederhana besar yang persekitarannya agak sunyi sepi. Beberapa pokok besar dan rimbun memayungi halaman rumah macam pokok-pokok dalam cerita seram barat tu. Banglo setingkat tu serupa bangunan British kuno dengan reka bentuk ala Tudor. Menurut Pak Man, banglo tu dibina pada tahun 1956. Patutlah reka bentuk kolonialnya begitu terserelah. Masuk ke dalam rumah, Jeff periksa 3 bilik tidur yang kesemuanya dah tersedia katil, tilam dan almari. Ruang tamu dan ruang makan dah tersedia sofa dan kursi meja. Dekat dapur pula ada dapur gas lengkap dengan tongnya sekali. Kemudian Jeff keluar periksa keadaan dekat luar rumah. Ada sebuah lagi banglo dalam jarak 15 meter yang saiznya sama dengan banglo dia tinggal, tapi dekat atas bukit kecil tu. Dekat puncak dekat hujung rumah yang Jeff tinggal tu ada 2 banglo agam 2 tingkat. Itu rumah bos kita, Encik Nik, bagi tahu Pak Man sambil tunjuk banglo agam atas bukit yang paling dekat dengan rumah Jeff ni. Sebelah tu pula rumah Encik Y. Jeff berjalan hingga ke sempadan banglo yang dipisahkan oleh tembok batu setinggi kira-kira 1.6 meter. Ada banyak pokok-pokok rimbun dekat kawasan luar tembok tu. Tiba-tiba dada dia berdegup kencang bila terlihat objek-objek yang berceracak di luar tembok tu. Pak Man, tengok tu. Alamak. Jeff tunjuk arah cerucuk-cerucuk batu nisan yang tersembunyi antara bulukar kecil dan pokok-pokok rendang dekat luar tembok tu. Itu kawasan kubur lama, Cik Jeff. Sekarang kubur tu tak digunakan lagi. Jadi saya berjiran dengan orang mati lah ya Pak Man. Lebih baik berjiran dengan orang mati daripada berjiran dengan orang hidup. Orang hidup banyak masalah, pencuri, penyamun, penyakit dadah, semua ada. Orang mati mana pernah sama orang, bunuh orang. Berfalsafah pula orang tua ni, kata hati Jeff. Dia tak apalah hidup dekat rumah berjiran dengan manusia. Jeff pula nanti hari-hari hadap kubur, berjiran dengan orang mati. Kemudian Jeff ambil keputusan untuk tangguhkan dulu tinggal dekat banglo setingkat tu. Lepas dapat housemate seorang dua, barulah dia akan pindah ke banglo tu. Sementara belum tinggal dekat banglo tu, Jeff berulang-alik dari rumah orang tua dia dekat Pekan T ke tempat kerja di Bandar N. Untuk ke tempat kerja, Jeff tumpang kawan dia yang kebetulan ada kereta. Kawan dia tu tinggal dekat Butterworth. Kalau kawan dia tak bekerja, terpaksalah Jeff naik bas atau teksi untuk ke tempat kerja. Jeff ada juga pelawar beberapa kawan sepejabat dia tinggal dekat banglo kuno tu. Tapi sampai hujung minggu, cuma Joe seorang je yang sudi tinggal dengan dia. Joe sebenarnya tinggal dengan keluarga dia. Rumah keluarga Joe ni cuma 5 km dari banglo tu. Pada mulanya dia keberatan juga nak tinggal serumah dengan Jeff dekat banglo tu, sebab dia dah selesa tinggal dengan orang tua dia. Tapi selepas dipujuk, akhirnya dia setuju jadi kawan serumah Jeff. Mereka bersetuju akan berpindah ke banglo tu pada petang Ahad nanti. Akhirnya petang Ahad tu pun tiba. Jeff pun berpindah masuk ke banglo tu. Tapi malangnya, pada lewat petang tu, Joe datang naik motor dengan wajah yang macam serba salah. Sorry Jeff, aku tak boleh join hang duduk sini hari ni. Esok aku hantar ayah aku ke hospital, ada appointment. Esoklah aku join hang duduk sini. Pasal apa tengok muka hang macam susah hati je Jeff? Hang takut duduk seorang ke? Tanya Joe bila nampak muka Jeff macam kurang ceria. Kemudian Joe pelawa Jeff ikut dia balik rumah orang tua dia. Malam ni tidur sana, esok baru pindah sama-sama, katanya. Dalam hati tu memang rasa macam nak ikut Joe tidur dekat rumah dia malam tu, tapi rasa malu pula nak betul terang. Tak apalah Joe, malam ni aku tidur seorang, tapi esok hang jangan lupa main sini tau, kata Jeff. Okey aku janji, kata Joe sambil hidupkan enjin motor dan berlalu pergi. Jadi tinggallah Jeff berseorangan di banglo lama tu seorang diri pada petang dan malam tersebut. Malam tu Jeff tidur agak lewat, kemas-kemas sikit rumah yang agak berhabuk tu. Maklumlah dah sebulan tak berpenghuni. Susun sofa, meja makan dan bilik tidur juga Jeff ubah ikut cita rasa dia. Dekat tengah malam barulah selesai kerja mengemas rumah tu. Lepas tu Jeff masuk ke bilik tidur untuk lelapkan mata. Pada pukul 12.30 malam, baru je dia nak lelapkan mata, tiba-tiba lampu rumah terpadam. Blackout. Keadaan jadi gelap gelita. Biasalah bila blackout, kipas mati. Panas bukan main lagi malam tu. Dalam kepanasan tu, Jeff cuba lelapkan mata juga, tapi tak boleh tidur. Peluh mula keluar membasahi tubuh dia. Panas. Tiba-tiba Jeff terdengar macam ada sesuatu bunyi dekat luar rumah.
Bunyi macam besi diseret atas jalan tak. Krak, krak, krak. Bunyi tu datang dari arah luar tingkap rumah tu yang menghadap kawasan perkuburan tu. Bunyi tu pula berlaku selama kira-kira 10 minit. Lepas tu suasana kembali hening je. Tapi keheningan tu tak lama. Baru je nak lelap mata, bunyi benda diseret kedengaran lagi. Kemudian keadaan sunyi sekejap dan lepas tu berbunyi lagi. Kejadian tu berulang beberapa kali. Kemudian bunyi besi diseret terhenti. Tak. Kali ni agak lama. Ia berhenti. Jeff ambil peluang untuk sambung tidur balik. Dalam kepanasan tu, Jeff cuba lelapkan mata. Tapi belum pun mata terlelap, terdengar pula macam bunyi basikal dikayuh sekeliling rumah. Krak, krak, krak. Macam kayuhan basikal tua yang rantainya kurang minyak tu. Geseran kuat tu menghasilkan bunyi yang itulah bunyi krak, krak, krak yang agak kuat. Sesekali terdengar seperti suara lelaki bercakap dengan perlahan yang Jeff tak faham butir bicaranya. Kemudian bila suara orang bercakap tu senyap, diganti pula suara bunyi basikal sekeliling rumah sekali lagi. Bila kayuhan basikal tua tu berhenti, suara lelaki bersemang terdengar sekali lagi. Sekejap bunyi basikal dikayuh, sekejap pula bunyi suara orang bersembang dalam bahasa yang tak difahami. Berselang-seli kejadian tu. Jeff tak berani nak mengendap siapa dekat luar. Dia tengok jam dah dekat pukul 2 pagi. Tapi suara basikal dikayuh dan orang bercakap berselang-seli, tak berhenti-henti juga. Badan Jeff masa tu dah semakin basah. Suasana panas ditambah pula rasa takut dengan bunyi-bunyi pelik dekat luar membuatkan Jeff tak boleh tidur. Dah berkali-kali dia baca Al-Fatihah, surah 3 dan ayat kursi, tapi bunyi-bunyi pelik tu berhenti sekejap je. Kemudian sambung balik. Lama-lama Jeff dah makin jemu. Rasa takut tu mula hilang diganti dengan rasa marah. Dengan sisa-sisa keberanian yang masih ada, Jeff bangun dari katil dan laungkan azan sekuat hati. Tiba-tiba pang! Terdengar seperti bunyi tembakan senapang yang sangat dekat di luar tingkap rumah. Serentak dengan bunyi tembakan tu, tiba-tiba bunyi kayuhan basikal terhenti. Bunyi lelaki bersemang pun tak kedengaran lagi. Segalanya kembali sunyi sepi. Cuma sesekali terdengar bunyi angin merempuh pokok dekat luar rumah. Dalam kepayahan dan kepanasan tu, Jeff cuba untuk tidur. Tak sedar pukul berapa dia terlelap. Bila tersedar dari tidur, Jeff tengok jam dah pukul 6 suku pagi. Mata rasa mengantuk, tapi dia gagah juga pergi bangun, mandi dan kemudiannya solat subuh. Nasib baik elektrik dah ada. Pagi Isnin tu, Jeff pergi pejabat dalam keadaan yang sangat mengantuk. Rasa nak cari bantal je. Tapi disebabkan banyak kerja dan mesyuarat, terasa masa berlalu agak pantas hari tu. Petang Isnin, barulah Joe pindah tinggal dengan Jeff. Jeff tak cerita bunyi-bunyi pelik yang dia dengar tu. Takut pula silap cerita, Joe takut dan tak nak tinggal dengan dia lagi. Dalam tempoh seminggu mereka berdua tinggal dekat banglo tu, tak ada peristiwa pelik berlaku. Hinggalah suatu malam lepas seminggu tinggal dekat situ, Jeff terdengar satu jeritan dari bilik Joe. Jeff bergegas buka lampu bilik Joe. Joe pandang Jeff dengan wajah keliru. Nafasnya kelihatan singkat. Dia bernafas dengan tercungap-cungap. Jeff duduk dekat birai katil sambil tatap muka Joe yang masih lagi cemas. Jeff bersuara, "Awak Joe, pasal apa hang jerit? Aku kena tindih." "Siapa yang tindih hang?" "Esok aku cerita." Malam tu Joe tidur sebilik dengan Jeff. Kebetulan bilik Jeff bilik utama, ada 2 katil bujang, jadi tak ada masalah mereka tidur sebilik. Pagi esoknya barulah Joe cerita apa yang berlaku malam tu. Kata Joe, masa dia nak lelapkan mata, tiba-tiba dia terdengar seperti bunyi loceng atas siling yang makin lama semakin kuat. Kemudian muncul satu lembaga hitam yang besar melekat dekat siling rumah. Lembaga hitam tu tiba-tiba terjun dan tindih badan dia. Joe cuba melawan, cuba baca beberapa ayat suci Al-Quran, tapi mulut dia macam terkunci. "Mojo hang mai cepat. Kalau hang mai lambat, aku mungkin dah mati kena tindih dengan benda besar hitam tu," kata Joe. Lepas peristiwa ditindih lembaga hitam tu, setiap malam Joe tidur sebilik dengan Jeff. Apa pun Jeff bersyukur sebab Joe masih sudi tinggal dengan dia lagi. Buatnya dia lari tinggal dengan orang tuanya, tak mengelupa si Jeff dia tinggal seorang. Satu malam yang lain, masa Jeff dan Joe bersiap-siap nak tidur,
terdengar suara macam bunyi tapak kaki berjalan atas siling rumah. Mereka berdua tercengang, berpandangan sesama sendiri. "Tikus kot," kata Jeff, cuba tenangkan Joe dan diri sendiri. Tapi dalam hati, Jeff sangat yakin itu bukan bunyi tikus, bunyi benda lain. Tiba-tiba Jeff teringat kata-kata mak dia, kalau ada terdengar suara aneh dalam rumah, pujuklah suara itu supaya diam. Jangan sesekali cabar sesuatu yang kita tak pasti siapa dia. Kemudian Jeff bersuara, "Tuan-puan atas siling, kalau diam boleh tak? Kesianlah kat kami, esok kami nak pergi kerja. Kalau duk bising macam ni, esok kami lambat pergi kerja kena marah dengan bos pula. Tolong kesian kat kami ya. Tolong diam ya. Kesianlah kat kami." Serentak dengan tu, suara berjalan atas siling pun berhenti. Rupanya pujukan Jeff tu berhasil. Betul kata mak dia, jangan berkasar dengan sesuatu yang tidak kita kenali. Seminggu lepas tu, masa dekat kantin tempat kerja, seorang staf mendekati Jeff. "Encik Jeff, kenal tak dengan orang depan yang pakai t-shirt merah tu?" Jeff pandang seorang lelaki berusia pertengahan 20-an yang tengah minum dengan seorang wanita yang agak cantik penampilannya. "Itulah Encik Os, orang yang pernah tinggal dekat banglo yang Encik Jeff duduk sekarang ni. Encik Os bercuti dipindah dengan wife dia. Dia singgah sini set jumpa kawan-kawan lama." Akhirnya tengah hari tu, Jeff berpeluang berkenalan dengan Encik Os. Selepas perkenalkan diri, Jeff duduk dengan Encik Os. Isteri Encik Os cuma diamkan diri mendengar perbualan mereka. Mula-mula perbualan mereka hanya berkisarkan tentang tempat kerja. Tapi entah macam mana akhirnya perbualan mereka menyimpang ke cerita banglo setingkat yang Jeff tinggal sekarang dan pernah dihuni Encik Os sebelum ni. Encik Os mulanya kelihatan seperti cuba mengelak untuk bercerita tentang banglo tu. Mungkin dia tak nak Jeff ketakutan dengar cerita dia. Tapi selepas berkali-kali didesak, barulah Encik Os bercerita. Kata Encik Os, dia melalui pengalaman yang lebih dahsyat daripada Jeff masa mula-mula berpindah ke banglo tu. Pernah satu malam, masa Encik Os baru sampai rumah, ada satu lembaga putih menyerupai perempuan bertinggi atas rantai pokok dekat jalan berbukit yang menuju ke banglo tu. Bila kereta mendekati pokok tu, lembaga tu terbang dan hilang ke arah bangunan hospital lama yang terletak cuma 300 meter daripada situ. Tapi pengalaman yang tak dapat dilupakannya ialah gangguan pada malam pertama dia tinggal dekat situ. Macam Jeff kena juga. Pada malam pertama dia tinggal dekat situ, semua lampu terpadam, blackout. Kemudian dia dengar bunyi kayuhan basikal di luar rumah dan orang bercakap dalam bahasa Jepun. Bahasa Jepun? Jadi itu bahasa Jepun lah, tanya Jeff. Jeff teringat suara lelaki bersembang dekat luar rumah masa malam pertama dia tinggal dekat banglo tu. Rupanya bahasa Jepun. Menurut Cik Os lagi, dulu masa Perang Dunia Kedua, rumah Encik Nik di puncak bukit tu pernah dijadikan sebagai pejabat tentera Jepun. Askar Jepun ni jenis suka naik basikal. Di rumah yang sekarang Encik Nik tinggal itulah tempat askar Jepun seksa tahanan mereka yang kebanyakannya orang Cina. Bila British ambil alih semula pemerintahan Malaya, terjadilah pertempuran hebat berdekatan bukit tempat Jeff duduk sekarang. Ramai askar Jepun mati dalam pertempuran tu. Bunyi kayuhan basikal tu mungkin datangnya daripada roh tentera Jepun yang selalu guna basikal untuk ke pejabat mereka di rumah yang Encik Nik tinggal tu. Encik Os sambung balik cerita tentang pengalaman pertama dia dekat banglo tu. Kata Encik Os, disebabkan tak tahan dengan bunyi bising kayuhan basikal dekat luar rumah, dia menjerit, "Shut up!" berulang kali diselang-seli dengan makian. Tak lama lepas tu, terdengar macam bunyi tembakan agak kuat di luar rumah beberapa kali. Kemudian keadaan jadi hening. Encik Os terus sambung tidur balik. Bila Encik Os bangun pagi esoknya, dia terkejut besar. Dia dah berada dekat luar rumah dalam pos kereta. Dekat sebelah dia ada seekor anjing liar. Nasib baiklah tak digigitnya. Mungkin puaka Jepun tu marah sebab kena maki dengan Encik Os, lalu angkat dia dari kereta dan buang dia dekat pos tu. Macam mana puaka tu angkat Encik Os dan kemudian melepasi pintu rumah yang berkunci, hanya Allah je yang tahu. Mujur dia buangnya atas pos. Bayangkan kalau dia buangnya atas kubur, kata Encik Os. Sejak peristiwa tu, setiap kali Encik Os nak tidur, dia akan bawa sebilah parang. Dia letaknya di sebelah katil ni. Parang tu sebagai penguat semangat masa tidur dekat rumah tu. Tapi lepas sebulan dua tinggal dekat situ, gangguan tu beransur-ansur reda dan akhirnya tak berlaku lagi. I rasa hantu tu saja nak uji orang yang baru duduk rumah tu. Kalau you baru-baru ni diganggu, anggap saja sebagai sesi perkenalan dengan Encik Hantu. Lepas sebulan dua duduk nanti,
Dan puaka tu dah kenal you, percayalah, you tak akan diganggu lagi. Apa yang Cik Os kata tu memang betul. Lepas beberapa bulan tinggal dekat banglo tu, dah tak ada lagi gangguan. Kalau ada pun cuma sekali-sekala je. Sekali-sekala tu pula Jeff dan Joe ni akan ditindih lembaga hitam besar masa tidur. Cara tindihannya sama macam mula-mula mereka pindah dulu. Sebelum ditindih, lembaga tu akan bagi amaran kehadirannya dengan bunyikan loceng yang mula-mulanya perlahan, semakin lama semakin agak kuat. Dan kemudiannya lembaga itu akan melompat ke atas tubuh dan menghimpit dada hingga rasa susah nak bernafas. Nasib baik Jeff dengan Joe tinggal sebilik. Kalau dia kena tindih, Joe akan bangunkan dia. Kalau Joe pula yang kena tindih, Jeff yang akan bangunkan Joe. Mungkin kehadiran sekali-sekala lembaga hitam tu nak bagi tahu dia masih wujud dan sentiasa mengawasi mereka yang tinggal dekat situ. Yang penting jangan cakap besar atau cabar iblis. Kita tak nampak mereka, tapi mereka nampak kita. Kejadian seram ni berlaku ketika Jeff masih bertugas di Bandar Ann, selatan seberang perai, dan masih lagi tinggal dekat banglo tu. Cuma selepas tahun tinggal, makhluk ni sekali-sekala je tindih mereka. Mungkin dia cuba tarik perhatian atau mungkin untuk beritahu bahawa dia masih wujud dan perhatikan mereka dari atas siling rumah tu. Dalam tempoh tu juga, anggota rumah mereka dah bertambah jadi 3 orang. Jeff, Joe dan Min. Bertahun tinggal dekat situ, Jeff, Joe dan Min dah jadi semakin mesra kubur. Waktu malam bersembang tepi kubur bertemankan bulan mengambang dah jadi rutin biasa. Kadang-kadang mereka ajak kawan-kawan ofis makan malam dekat pinggir kubur luar rumah sambil bakar sate dan BBQ. Kalau rasa lapar waktu malam dan malas nak pergi makan jauh-jauh, mereka akan ikut jalan pintas menuruni jalan berbukit yang bersepadan dengan kubur lama tu. Tak ada rasa seram bila mereka bertiga berjalan kaki membelah kegelapan malam untuk ke kedai makan yang letaknya tak jauh dari tanah perkuburan tu. Mungkin sebab dah bertahun tinggal dekat banglo lama tu, perkuburan tu dah jadi macam lokasi alah bisa tegal biasa. Dekat pinggir kubur lama tu ada beberapa batang pokok durian. Di bawah salah satu pokok durian ada 2 batu nisan. Satu berukuran biasa dan satu lagi bersaiz lebih rendah. 2 batu nisan tu tak berada dalam kawasan kubur, tapi terletak di luar kawasan kubur. Pada musim durian, pokok durian dekat pinggir kubur tu sangat menjadi buahnya. Bila mereka lalu waktu siang, memang selalu terjumpa 2-3 biji buah durian. Pokok durian tu sebenarnya dalam tanah milik agensi tempat kerja mereka. Sebab tu bos benarkan mereka ambil hasilnya. Apa lagi dengan lesen besar yang bos mereka bagi, Jeff, Joe dan Min selalulah ambil buah-buah durian tu. Biasanya kalau banyak buahnya, mereka akan hantar sikit ke rumah bos dan selebihnya dibahagi-bagikan pada kawan pejabat yang lain. Tapi mereka hanya dapat kutip durian-durian tu pada waktu siang je. Waktu malam, iaitu waktu durian paling banyak luruh, ada yang curi buah-buah durian tu. Menurut bos mereka, ada budak-budak nakal yang suka ceroboh dan curi durian untuk dijual keesokan harinya. Disebabkan geram durian selalu kena curi, Jeff upah Jalal yang kebetulan tukang kebun bos untuk jaga pokok-pokok durian tu pada waktu malam. Jalal ni seorang lelaki India Muslim. Selain upah, Jeff bagi Jalal ambil seberapa banyak durian dia suka untuk dibawa balik ke rumah. Selebihnya kalau ada baki, baru bagi pada mereka. Malam pertama Jalal jaga pokok-pokok durian tu, dia dapat hasil yang sungguh lumayan. Pagi esoknya kelihatan selonggok durian tersusun rapi depan pintu rumah. Puas jugalah mereka makan durian dan sebahagiannya lagi dibagi-bagikan kepada kawan pejabat. Macam tu jugalah hingga malam kedua, ketiga dan keempat. Setiap pagi ada saja longgokan durian yang ditinggalkan Jalal depan pintu rumah mereka. Tapi pada malam kelima, bila bangun pagi, tak ada lagi longgokan durian depan tu. Jeff, Joe dan Min tak terfikir bukan-bukan dekat Jalal. Mungkin malam tadi durian tak luruh. Mungkin juga Jalal ada hal keluarga ke menyebabkan dia tak dapat datang jaga durian malam tu. Bila 3 hari berturut-turut tak ada lagi longgokan durian depan pintu rumah, mula menjadi tanda tanya kepada mereka. Jalal sakit ke? Bila Jeff tanya bos, Encik Nik tentang Jalal, bos kata Jalal sihat dan bekerja macam biasa, bersihkan kawasan rumah dia. Pada satu petang, masa Jeff yang kebetulan nak ke rumah Encik Nik sebab ada urusan rasmi,
terjumpa Jalal yang tengah bakar sampah dekat luar rumah. "Jalal, awak dah 3 hari Jalal tak pi kutip durian. Jalal sibuk ke?" Tapi Jalal cuma diam je sambil tersengih. "Malam ni Jalal main lah tunggu durian je," kata Jeff. Jalal macam serba salah nak menjawab soalan Jeff tu. Lama juga dia fikir untuk menjawab sambil menggaru-garu kepala dia. Mana Kemudian Jalal bersuara, "Sorry encik, encik cari orang lain lah tunggu durian lah. Saya tak mau tunggu tu durian lagi." "Awak Jalal tak mau tunggu durian lagi? Upah saya bagi tak cukup kah?" "Bukan pasal upah encik." "Habis pasal apa Jalal?" Jalal menggaru-garu kepala lagi. Lama juga dia terdiam sambil matanya merenung Jeff tanpa berkedip. Dia macam susah nak mulakan cerita. "Macam ni encik, itu malam saya jaga durian. Saya jumpa orang sangat pelik lah encik. Saya takut." "Oh, itu budak-budak jahat curi durian ada kacau Jalal kah?" "Bukan itu orang encik. Bukan. Tapi apa punya orang encik? Saya tak pernah tengok macam itu punya orang dari kecil. Saya takut." "Awak Jalal takut? Orang yang Jalal jumpa tu macam mana? Dia bawa senjata kacau Jalal ke?" "Saya tak takut itu senjata encik. Tapi itu orang saya jumpa, kepala pun tak ada encik. Apa jenis punya orang, kepala pun tak ada. Saya takut. Saya tak mau lagi jaga itu durian. Sorry encik. Saya banyak-banyak minta maaf." "Itu orang tak ada kepala lelaki ke perempuan?" "Saya tak tahu encik lelaki ke perempuan sebab dia tak ada kepala, tak ada muka. Yang saya nampak dia pakai baju putih labu. Saya takut encik." Inilah kali pertama Jeff dengar cerita orang tak ada kepala dekat kawasan perkuburan tu. Dah setahun tinggal dekat situ, tak tahu pula dekat seberang pagar rumah mereka tersimpan misteri lembaga tak berkepala. Nasib baik berpuluh kali waktu malam mereka jalan kaki ikut jalan tu untuk kedai makan, Allah tak izinkan mereka jumpa dengan orang tak berkepala tu. Esoknya bila Jeff ceritakan hal tu dekat pejabat, seorang pekerja yang agak veteran akhirnya bercerita tentang misteri di sebalik orang tak berkepala tu. Menurut pekerja tu, pada zaman Jepun dulu ada seorang perempuan Melayu yang cantik dan telah berkahwin diajak mengadakan hubungan intim oleh beberapa orang askar Jepun. Tapi perempuan tu tak terima ajakan askar Jepun tu. Tentera-tentera Jepun tu yang marah telah penggal kepala perempuan tu. Bukan saja perempuan tu yang mati, anak dekat sebelahnya juga turut dibunuh. Perempuan yang dah tak berkepala tersebut dikebumikan bersama anaknya dekat pokok-pokok durian tu. Kalau perasan dekat situ ada 2 batu nisan, satu batu nisan kecil, satu batu nisan bersaiz biasa. Dekat situlah tertanamnya mayat perempuan tu dan anak dia. Sejak tu ramai orang terutama pencuri durian pernah terjumpa lembaga tak berkepala merayau dekat luar kawasan kubur tu. Kadang-kadang lembaga tak berkepala tu bersendirian, kadang-kadang dia dukung anaknya, kadang-kadang pula dia berdiri sambil pegang suatu benda bulat berbulu panjang. Rupa-rupanya kepala perempuan tu. Sejak dah tahu misteri batu nisan dekat bawah pokok durian tu, Jeff, Joe dan Min tak pernah lagi guna jalan pintas ikut kawasan perkuburan tu untuk ke kedai waktu malam. Biarlah ikut jalan jauh sikit, asalkan tak jumpa perempuan tak berkepala tu. Kisah ni berlaku tahun ketiga Jeff tinggal dekat banglo berpuaka tu. Sedar tak sedar rupanya dah 3 tahun dia masih tinggal lagi dekat rumah tu. Dalam tempoh 3 tahun tu pula banyak perkara yang dah berubah. Joe pun dah berkahwin beberapa bulan lepas. Lepas berkahwin tu, Joe berpindah. Min pula dah bertunang. Kalau dia kahwin nanti, mesti dia tinggalkan rumah tu juga. Cuma Jeff je masih bujang. Lepas sebulan Joe berpindah, ada kawan baru masuk. Mus nama dia. Tinggallah Jeff, Min dan Mus dalam rumah tu. Mus ni pegawai veterina dari Kelantan, tapi sebab dah lama tinggal dekat utara, slang Kelantannya dah tak ketara sangat. Sesekali dengar, orang ingat dia orang utara. Mus sebenarnya dah berkahwin. Isterinya orang Kelantan juga, cikgu sekolah dekat Pasir Mas. Mereka dah setahun berkahwin tapi belum dapat anak lagi. Setiap 2 atau 3 minggu sekali Mus akan balik ke Pasir Mas jumpa isteri dia. Ada satu hari tu masih cuti sekolah panjang bulan 12. Isteri Mus datang bercuti dekat Pulau Pinang. Sepanjang percutiannya, isteri Mus tinggal dekat rumah kakak dia di bandar PB yang letaknya cuma 12 km dari rumah mereka. Jadi dalam tempoh tu, Mus hari-hari lepas office akan ke bandar PB tempat isteri dia tu. Ada satu petang tu, Mus muncul dengan seorang wanita yang agak cantik depan rumah mereka. "Ini isteri aku, Ju namanya."
Kami nak tidur kat sini semalam dua, boleh tak? Jeff perhati beg pakaian yang Mus bawa. Takkan pula dia nak kata tak boleh dalam keadaan mereka dan beg pakaian dah ada dalam rumah. Dalam hati memang rasa kurang selesa dengan kehadiran wanita dalam rumah tu, sebab mereka dah terbiasa berseluar pendek atau berkain pelekat, tak pakai baju dalam rumah tu. Ruang tamu pula jarang berkemas. Tapi bila dah ada wanita dalam rumah, kenalah ubah penampilan nanti. Nak duduk seminggu pun tak apa, Mus. Ni pun rumah sewa hang juga, kata Jeff. Malam tu mereka tidur awal. Pukul 11 malam Jeff dan Min dah masuk ke bilik masing-masing, sebab petang tadi mereka keletihan lepas main bola. Mus dan isteri masuk bilik lebih awal dari Jeff dan Min. Faham-faham je lah, pasangan yang dah lama tak berjumpa. Banyak cerita yang nak dibualkan. Lebih kurang pukul 1 pagi, Jeff dikejutkan dengan bunyi jeritan nyaring wanita dari bilik Mus. Jeff hanya membatu dalam bilik. Mus dan isterinya bergaduh ke? Biarlah mereka bergaduh manja. Itu urusan lelaki bini. Kenapa aku nak ambil pot pula? Tapi bila jeritan semakin nyaring, Jeff mula syak sesuatu. Entah-entah. Jeff buka pintu dia sikit. Dia cuba pandang ke arah bilik Mus. Bilik Mus nampak terbuka sikit dengan cahaya lampu terpasang. Kemudian suara jeritan wanita tu terhenti. Tapi selang beberapa minit lepas tu, kelihatan Mus keluar dari bilik dengan sebilah parang panjang. Jeff mula rasa resah. Mus nak mengamuk serang siapa pula pagi-pagi buta ni? Isteri Mus masih dalam bilik. Mus pula di luar bilik dengan parang panjang berjalan agak tergesa-gesa. Jangan-jangan Mus dah buat sesuatu yang buruk pada isteri dia tak? Awak Mus, apa hang nak buat dengan parang tengah malam ni? Tanya Jeff. Jeff jeling pada parang panjang dekat tangan dia. Syukur tak ada nampak kesan darah pada parang tu. Aku nak keluar rumah nak cantas kepala babi tu, kata Mus sambil buka pintu rumah dan tutup dengan kuat. Bam! Kemudian terdengar suara tapak kaki orang lari keliling rumah. Tapak kaki Mus. Tapi apa sebenarnya yang dibuat? Tadi Mus sebut tentang nak cantas kepala babi. Takkan dia nak buru babi hutan pagi buta macam ni? Lagipun tak pernah pula dengar ada babi hutan dekat kawasan rumah ni. Woi Jin, kalau hang nak cantas, jemalah depan aku. Jemalah depan aku, wahai Jin. Aku nak cantas kepala hang dengan parang ni, jerit Mus. Diikuti bunyi tapak kaki dia berlari keliling rumah. Wahai Jin, tunjukkan diri hang. Tunjukkan diri. Aku nak cantas kepala hang. Tunjukkan diri. Keluarlah. Tunjukkan diri. Bodoh. Suara Mus menjerit di luar rumah terus bergema memecah keheningan pagi tu. Tiba-tiba Min keluar dari bilik dia. Terus dia bersuara, awak dengan Mus, apa dah jadi duk panggil-panggil nama Jin tu? Entah, tadi dia kata nak cantas kepala babi, lepas tu nak cantik kepala Jin pula. Kena rasuk kot kawan kita tu. Mula-mula babi, lepas tu Jin. Tak lama kemudian Mus masuk dalam rumah balik. Tangannya masih pegang parang. Badan dia berpeluh-peluh. Awak Mus, apa yang jadi? Tanya Jeff. Tapi Mus tak menjawab. Dia terus berjalan pantas menuju ke dalam bilik dan kemudian tutup bilik sekuat-kuatnya. Jeff dan Min masuk balik bilik masing-masing untuk sambung tidur. Hati ni masih tanya-tanya, apa yang jadi sebenarnya? Apa kaitan semua tu dengan parang panjang? Tapi belum pun sempat Jeff terlelap, bunyi jeritan kuat bergema lagi dari dalam bilik Mus. Sekejap-kejap terdengar suara jeritan wanita. Sekejap-kejap terdengar suara jeritan lelaki. Suara Mus tu. Apa pula yang jadi ni? Keadaan jadi sunyi sekejap lepas tu. Tak lama kemudian terdengar bunyi pintu bilik Mus ditutup dan serentak dengan tu ada bunyi tapak kaki tinggalkan bilik. Tuk, 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 tuk. Jeff keluar dari bilik. Ternampak muka Mus yang kusut sikit sambil menjinjing sebuah beg besar keluar dari biliknya. Mus berjalan perlahan. Kakinya nampak terhincut-hincut. Entah-entah kakinya terpijak paku kot masa berlari keliling rumah tadi. Di sebelah Mus pula kelihatan isteri dia yang berwajah agak pucat. Wajah ayunya kelihatan buda. Tangannya pegang erat lengan suami, macam takut terlucut. Mus, hang nak pergi mana pula pagi-pagi buta ni? Tanya Jeff sambil pandang jam dekat dinding. Dah pukul 2:30 pagi. Aku nak pergi rumah kakak ipar aku dekat PB. Nak tidur sana. Awak nak tidur sana pula? Apa yang sebenarnya jadi tadi Mus? Yang jadi tadi tu macam ni. Mus pun mula bercerita. Masa mereka berdua baru je tidur sejam, tiba-tiba ada satu benda hitam yang rambut melirik ke bawah merangkak dari atas siling. Benda hitam tu terjun dan tindih bini dia. Bukan sekali, berkali-kali bini Mus tu
kena tindih sampai dia dah jadi macam histeria. Kalau Mus yang kena tak kisah, tapi bini dia yang kena. Tu yang Mus geram sangat tu. Teruk pula tu bini dia kena. Macam benda tu tak nak lepaskan bini dia. Habis yang hang duk bawa parang keliling rumah tu, hang nak buat apa? Aku keluar rumah nak bunuh jin yang kacau bini aku tu lah. Memang kalau dia jelma depan aku tadi, kepala jin tu dah putus aku cantas. Tapi masa aku keluar lari keliling rumah tadi, benda tu tak ada pula dekat luar. Tahu pun takut dengan parang aku. Habis lepas hang masuk balik dalam rumah, dengan hang duk jerit-jerit dari dalam bilik, pasal apa pula? Itulah pasal aku nak pindah ni. Dendam jin tu dengan aku dan bini aku tak habis lagi. Bila aku masuk bilik, tiba-tiba rambut aku kena tarik pula dengan benda tu. Bila aku pandang ke siling, ada lembaga hitam dengan tangan yang sangat panjang capai kepala aku. Dia tarik kepala aku naik sampai dekat siling. Terangkat satu badan aku. Kemudian dia lepas aku dari siling. Aku jatuh ke lantai. Sakit weh, sakit. Rambut, kepala, kaki semua sakit dikerjakan makhluk tu. Patutlah Mus jalan terkejut-kejut. Rupanya angkara perbuatan makhluk tu. 3 meter lebih jarak rantai dan siling. Kalau jatuh memang sakit. Nasib baik kaki Mus tak patah. Lepas Mus hidupkan enjin kereta dan keluar dari rumah mereka, Jeff pun masuk dalam bilik untuk sambung tidur. Tapi tiba-tiba terdengar bunyi pintu bilik dia diketuk. Hang tak rasa panas kah? Bilik aku rasa panas sangat. Jom kita pergi tidur luar. Tidur dekat hos sejuk sikit, kata Min. Panas? Jeff cuma gelak dalam hati. Panas ke takut Min? Jeff setuju. Mereka sama-sama tidur dekat ruang tamu malam tu. Baru je sejam tidur, tiba-tiba Jeff terdengar suara Min macam meracau. Terjerit-jerit dekat sebelah dia. Jeff buka mata sikit dekat arah Min. Nampak tangan Min meronta-ronta macam nak lepaskan diri dari sesuatu. Jeff cuba kejutkan Min, tapi seperti ada sesuatu benda hitam dan besar dengan rambut menggerbang tindih dia pula. Celaka betul. Tadi Min yang kena, ni aku pula yang kena. Jeff cuba tendang benda hitam tu, tapi rasa macam kudrat dia tak sekuat mana. Dia cuba baca ayat kursi, 3 kul dan Al-Fatihah, tapi lidah dia macam kaku, tak dapat sebut apa-apa. Kemudian Jeff kumpulkan segala kekuatan yang ada dan akhirnya dengan laungan Allahu Akbar, dia berjaya juga bangun. Jeff terpandang Min yang tengah baring dengan nafas yang tercungap-cungap sambil suaranya menyebut beberapa perkataan yang tak jelas buah butirnya. Min. Jeff kejut Min. Akhirnya Min terjaga dengan wajah yang terkejut. Aku mimpilah. Mimpi dahsyat. Benda tu mai tindih aku lagi. Dah lama tak kena tindih. Ni dia mai balik, kata Min. Aku pun kena tindih juga tadi. Aku ingat kita dah jadi kawan dia, tak kena tindih lagi. Tapi ni dia mai tindih balik. Lepas tu Jeff dengan Min takut pula nak sambung tidur. Takut gangguan tu datang lagi masih tidur. Tapi syukurlah tak ada gangguan lagi lepas tu. Dan akhirnya dapat juga mereka sambung tidur dengan nyenyak sampai ke pagi. Pagi tu mereka bangun tidur agak lambat. Tergesa-gesa pergi mandi, solat dan kemudian bersiap-siap nak pergi kerja. Masa Jeff tengah pakai baju, Min muncul dalam bilik. Lepas kena tindih pagi tadi, masa hang tidur balik tu, hang ada mimpi apa-apa tak masa hang tidur? Memang Jeff macam bermimpi tadi, tapi tak jelas apa mimpi dia. Menurut Min, dia mimpi didatangi seorang perempuan cantik berkulit cerah, pinggang ramping, berkebaya ketat. Mula-mula dia rasa seronok. Perempuan cantik depan mata lah katakan. Tapi perempuan tu nampak macam marah dekat dia. Suaranya mendengus-dengus. Tak lama lepas tu, wajah perempuan muda tu bertukar jadi tua. Kulit gebunya jadi hitam legam dan hodoh. Baju kebayanya pun dah jadi baju lain. Min tanya perempuan tu pasal apa dia nampak macam marah. Dia jawab dia marah sebab kita bawa perempuan lain masuk rumah ni. Tiba-tiba baru Jeff teringat mimpi dia awal pagi tadi. Baru aku teringat Min, aku pun mimpi benda yang sama macam hang. Perempuan tua dalam mimpi tu rambut dia menggerbang sampai ke kaki kan. Dia pakai baju putih labuh, koyak rabak kan. Perempuan tu lah yang main dalam mimpi aku. Aku rasa hantu tu marah kat kita lah. Mungkin sebab kita benarkan Mus bawa masuk perempuan dalam rumah ni. Hantu tu perempuan kot. Mungkin dia cemburu ada perempuan lain dalam rumah ni. Kalau hantu tu lelaki macam kita, tentu dia tak kisah perempuan main rumah. Lepas peristiwa Mus mengamuk nak bunuh jin pagi tu, tak ada lagi gangguan serius dalam rumah tu. Mungkin hantu tu dah maafkan keterlanjuran mereka yang membenarkan perempuan datang ke rumah tu. Cuma sekali-sekala masa nak tidur, pernahlah juga badan mereka ditindih benda hitam dan besar macam yang pernah berlaku sebelum ni. Tapi tindihannya cuma ringan-ringan je.
Mungkin sesekali dia datang menindih tu sebagai cara untuk jin penunggu rumah tu beritahu bahawa dia masih ada dekat sini, masih setia bersama, masih memerhatikan segala gerak-gerik mereka dari atas shilling tu. Alright, itu dia 3 cerita daripada Jeff. Best kan cerita dia? Ada banyak lagi cerita-cerita yang ditulis oleh Jeff ni. Klik je link Shopee dekat description box tu. Kalau anda ada cerita yang nak dikongsikan, boleh emailkan pada saya. Okey, kita berjumpa lagi di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.